来，我们一起祷告。Kami memohon kiranya Tuhan boleh memberikan kepada setiap kami hati yang lembut, 主啊，我们恳求你帮助我们每个人有柔软的心， sehingga pada hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, 好让当你的话语被传讲的时候， kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. 我们的心就像肥沃的泥土，就预备好可以接受你的话语。 Biarlah benih firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami, berbuah di dalam hati kami. 好让主的道在我们的生命可以多结果子， Dan biarlah kami diubahkan, ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. 好让我们通过上帝的话语可以改变我们的生命。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai yang ke-27. 弟兄姊妹，我们打开圣经，从约翰福音19章25到27节。 Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. 约翰福音19章25到27节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 首先用印尼读，然后用华语。 Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 约翰福音19章25到27节这样说：站在耶稣十字架旁边的有他母亲，与他母亲的姐妹，并哥罗巴的妻子玛利亚和马大拉的玛利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”又对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒就接他到自己家里去了。 Bapak Ibu Saudara, kota Venesia adalah sebuah kota yang terletak di Italia. 弟兄姐妹，威尼斯城市位于在意大利， Kota ini menjadi tujuan bagi banyak orang. 这个城市成为许多人的目的地。 Kota ini terkenal dengan sebutan lain yaitu City of Canal. 这个城市有其他的称呼，就是银河之城， Oleh karena di kota ini banyak sekali sungai-sungai kecil. 因为在这个城市有很多小河。 Juga ada kata lainnya The Floating City. 它其他的称呼就是漂浮的城市， Juga City of Water. 还有水城， Kota yang sangat banyak airnya. 就是有许多水的城市。 Banyak orang bermimpi untuk dapat pergi ke kota itu, naik di atas perahu, kemudian berjalan di atas perahu dan di kanal-kanal itu. 很多人在梦想可以到这个地方，可以在它的银河上，在河上可以坐上船。 Banyak orang rindu sekali menikmati kota yang berlimpah dengan air itu. 很多人想到这个城市来享受这个充满水的城市。 Air dan kanal itu menghidupi banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. 这条银河以及水就使许多人把他们的生活靠这些。 Pariwisata menjadi hidup, transportasi berjalan, dan semua itu menghasilkan uang. 旅游业就活跃起来，交通很方便，然后这个就可以赚到很多钱。 Namun kota Venesia yang dipenuhi air itu beberapa hari yang lalu kemudian berubah. 但是这个威尼斯城市有许多水的，最近就变成另外一个面目了。 Air di kota ini kemudian mulai mengering. 在这个城市的水就枯干了。 Dan rupanya di sepanjang tahun 2022 banyak juga sungai-sungai yang mengering.
原来在整个2022年，有许多河也是干了。 Misalnya saja Sungai Jialing yang ada di kota Chongqing. 比如在中国重庆的嘉陵河也是干了， Kemudian Sungai Po di Sermit, Italia. 还有在意大利另外的地方，这条河也是干了， Dan banyak lain sungainya yang mengering. 还有许多河都干了。 Penduduk di sana tentu tidak bisa membayangkan bagaimana sungai yang besar itu yang sangat berkontribusi bagi masyarakat itu, yang sangat diandalkan itu kemudian mengering. 当地的居民肯定没有想过这么大的河，他们就靠这个河生活的，这个河就干了。 Bapak Ibu Saudara, tentu sungai-sungai itu bisa mengering. 弟兄姐妹，这些河肯定是会干的。 Namun yang tidak bisa kering adalah kasih Tuhan. 有一件事不能干的，就是上帝对我们的慈爱。 Kasih Tuhan berlimpah-limpah seperti sebuah aliran sungai yang begitu deras. 上帝的慈爱是非常充满的、非常大的，就像那个冲水。 Yang kalau kita tinggal dekat dengan sungai itu, hidup kita kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. 如果我们靠近这条河，就是上帝的河，那么我们的生命就可以成长，可以结许多的果子。 Yang ketika kita dekat dengan aliran sungai kasih Tuhan itu, dahaga kita yang dalam terpuaskan. 当我们来到上帝之河，就是上帝的爱河，那么我们的口渴都可以得到解渴。 Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan saja kita baca adalah perkataan salib Tuhan Yesus yang ketiga. 弟兄姐妹，我们刚才读的经文就是主耶稣在十字架上所说的第三句话。 Dari firman Tuhan hari ini kita akan bisa mempelajari tentang dua hal berkenaan dengan kasih Tuhan yang tidak berhenti. 从刚才我们读的经文，我们可以学习到关于上帝不止息的爱，我们最少可以学习到2点。 Dan kita akan melihat dalam hal apa kasih Tuhan dipancarkan. 我们要看在哪个方面上帝的爱就发出来。 Yang pertama adalah kasih Tuhan tetap terpancar di dalam kondisi apapun. 第一个就是上帝的慈爱，无论在什么情况之下都可以发出来。 Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kondisi Tuhan Yesus tengah ada di atas kayu salib. 弟兄姐妹，当时主耶稣的情况是挂在十字架上， Tentu berada di atas kayu salib itu sangat menguras tenaga. 我们知道一个人挂在十字架上真的是很耗力的， Kesakitan fisik ia rasakan. 满身都是很痛的。 Namun kendati demikian, walaupun ia merasa sakit, tenaganya begitu terkuras, kasih Allah tetap ditunjukkan. 但是即便主耶稣在十字架是那么的痛苦，上帝的爱仍然显示出来。 Bahkan kasih Kristus ditunjukkan dengan berlimpah-limpah. 反而基督所显示的爱是那么多的，那么非常多的。 Hal itu nampak dari 3 perkataan salib awal. 这个我们可以从主耶稣所说的，在十字架所说的3句话，我们可以看得出来。 Masih ingat perkataan 1 sampai 3? 你们还记得在十字架上主耶稣说的第1到第3句吗？ Masih ingat perkataan pertama apa? 还记得第1句是什么吗？ Perkataan pertama adalah, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 主耶稣在十字架说的第1句话就是：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Ada segerombolan orang yang memuji-muji tentang Tuhan Yesus. 在那边有一群人，他们就在表扬主耶稣。 Namun orang yang sama yang memuji-muji Tuhan Yesus kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia. 那些表扬他的人也同样，他们喊着说：“把他钉十字架。” Namun Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang besar kepada orang-orang ini. 但是主耶稣对这些人显出了他的大爱。 Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 所以主耶稣对他们说，也对父说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们都不晓得。” Kemudian perkataan kedua adalah, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. 第2句主耶稣说：“今日你要同我在乐园里了。” Bapak Ibu Saudara, tentu ada penjahat yang melakukan kejahatan yang tidak ringan sehingga dia harus disalib. 弟兄姐妹，这个犯人肯定他犯的错误是很重的。
Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, 后来他就对耶稣说， kalau kamu pergi ke sana ajak aku. Kira-kira begitu. 他就简单的说，如果你到天上去，求你记得我。 Sekali lagi kasih Tuhan Yesus yang besar ditunjukkan. 所以再一次，主耶稣的大爱显示出来。 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. 所以主耶稣就告诉他，我告诉你，今天你要同我在乐园里了。 Kemudian ini adalah perkataan yang ketiga 后来这是第三句话， yang akan kita bahas hari ini. 这是我们俩所探讨的。 Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. 母亲看你的儿子，看你的母亲。 Di masa-masa terakhir kehidupan Tuhan Yesus di dunia, Tuhan menunjukkan kasih yang berlimpah kepada ibunya. 当主耶稣在世上他的生命会结束的时候，他就对他的母亲显示了充满非常大的爱。 Perkataan Tuhan Yesus dari 1 sampai 3 menunjukkan, mendemonstrasikan kasih Allah yang begitu besar. 主耶稣在十字架上第1到第3句话是表示了、显示了、表明了上帝非常大的爱。 Bila kita melihat dengan mata jasmani yang terarah kepada dunia ini, tentu kita akan heran. 如果我们按照我们肉体的眼睛来看这个世界，我们是感到会很惊讶。 Mungkin kita dapat berpikir semestinya ada banyak sekali excuse atau alasan yang membuat Yesus tidak mengasihi. 按照我们肉身的眼睛来看，其实主耶稣可以找很多理由，可以找很多借口不去爱。 Saat ini Tuhan Yesus sedang menderita, sedang sakit, tidak bisa bergerak. Dan semua alasan itu lebih daripada cukup untuk membuat Tuhan Yesus tidak menunjukkan kasih-Nya. 当时主耶稣在受苦当中，挂在十字架上不能动，所以他其实有足够的理由不用去爱别人了。 Tetapi justru Tuhan Yesus memandang dengan kacamata Allah. 但是主耶稣是以上帝的眼光来看这个世界， Dan malahan kasih yang besar itu ditunjukkan. 反而这么大的爱就表示出来。 Di dalam penderitaannya meskipun Yesus tidak bisa leluasa bergerak oleh karena penyalipan itu. 在主耶稣的痛苦当中，他实在是不方便走动，也不能动。 Semua itu tidak menjadi sebuah excuse bagi Tuhan Yesus, tetapi malah kasih Yesus dinyatakan kepada orang-orang di sana. 这些痛苦根本不成主耶稣的理由或者借口不去爱他四周围的人。 Bapak Ibu Saudara, saya melihat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang tidak melakukan excuse di tengah-tengah penderitaan di dalam hidupnya. 弟兄姐妹，我在圣经当中可以看到很多圣经的人物，在他们受苦的时候，他们没有找借口。 Bukankah janda yang miskin dapat menjadikan kemiskinannya sebagai sebuah excuse untuk berhenti memberikan persembahan? 那个贫穷的寡妇，她不是有充分的理由不用去奉献吗？ Dan malahan mungkin dia bisa mengutuki Allah karena tidak memelihara dengan cukup. 有可能她咒诅上帝，因为上帝的看顾与保守对她是不够的。 Tetapi janda miskin ini memilih untuk tidak melakukan excuse, tetapi memberikan persembahan sebagai tanda cintanya yang besar kepada Allah. 但是这个很贫穷的寡妇，她没有找借口，她仍然奉献给上帝，就是证明她真的爱上帝。 Bukankah Paulus juga dapat melakukan excuse untuk tidak melanjutkan pelayanannya? 不是保罗也是可以找借口不去继续侍奉上帝吗？ Oleh karena pemberitaan Injil yang begitu berat dan medan yang begitu sulit, serta bertemu dengan orang-orang yang tidak mudah untuk diinjili. 因为保罗在路途是很难的，也在传福音的场所也是非常艰难的，也遇到很难相处的人，所以这些不是都是理由吗？ Kalau kita melihat ke bagian firman Tuhan ini, kita mendapati ada 3 wanita di sini. 如果我们看刚才我们读的经文，在这里有3个妇人， Ada pertama adalah saudara daripada ibu Yesus, yaitu Maria istri Klopas. 第一个就是玛利亚，克罗巴的妻子。 Seorang yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus, 这个人曾经被耶稣所责备， namun kemudian ia bertobat lalu datang di momen penyalipan Tuhan Yesus. 但是后来他就悔改，他就来到主耶稣被钉十字架的那一天。
Yang kedua adalah Maria Magdalena, 第二个就是巴达拉的玛利亚， seorang yang pernah kerasukan. 是一个曾经被鬼附属的， Namun Tuhan Yesus menolongnya 但是主耶稣拯救了他， dan dia juga datang di momen penyaliban Tuhan Yesus. 他也是来到主耶稣被钉十字架的那一刻。 Kemudian ada ibu Tuhan Yesus, Maria. 然后第三个就是有主耶稣的母亲玛利亚。 Dikatakan bahwa ketiga wanita ini dekat dengan salib Tuhan Yesus. 就是说，这三个妇人就靠近主耶稣的十字架。 Ini seringkali jadi sedikit pertentangan oleh karena Markus mengatakan bahwa ada perempuan-perempuan namun jauh dari salib Tuhan Yesus. 但是在马可福音在那里说，在远方有看见这三个妇人，所以有产生一些挣扎。 Namun sesungguhnya ini adalah satu penyalipan yang tidak sebentar. 其实这个被钉十字架的过程是很长的， Prosesnya panjang. 所以这个是很长的过程。 Jadi perempuan yang jauh itu kemudian perlahan mendekat salib Tuhan Yesus. 所以这三个妇人从远处走进十字架。 Dan ketiga perempuan ini sebenarnya punya banyak excuse untuk tidak datang ke penyalipan Tuhan Yesus. 其实这三个妇人有很多理由不来到主耶稣十字架的下面。 Bisa saja mereka dituduh pemberontak. 他们可能会被控告是反政府的， Tetapi mereka tidak menjadikan itu sebuah excuse. Malahan datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. 但是他们就把当这些是个理由，反而他们仍然来到主耶稣的面前。 Mereka menunjukkan kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. 他们对耶稣表示了很大的爱， Tetapi Tuhan Yesus malah menunjukkan kasih yang lebih besar kepada mereka. 但是主耶稣却把更大的爱表示给他们。 Walaupun menderita, 虽然在痛苦当中， kasih yang besar itu tetap ditunjukkan. 主耶稣的爱仍然彰显出来。 Bapak Ibu Saudara, saya ditempatkan di satu pelayanan bidang diakonia. 弟兄姐妹，我老师 Julius 就是侍奉在人事部。 Ketika saya mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan, banyak sekali jemaat-jemaat yang sakit. 当我去探访我们教会的会友时，我看他们很多都在病痛， Mereka banyak sekali keterbatasan. 他们在很多方面都得到限制， Mulai dari sulit sekali berjalan 就是他们就很难走路， atau hanya bisa berbaring di tempat tidur. 他们只能躺在床上。 Namun yang membuat saya kagum kepada jemaat-jemaat Tuhan di GKI Pluit adalah mereka tidak menjadikan semua itu excuse untuk berhenti mengasihi Tuhan. 但是使我对山火新村国堂会有敬佩的，就是他们不把这些病痛成为他们的借口。 Kata-kata yang sering saya dengar adalah terima kasih Tuhan. 我常常他们听说主啊，感谢你。 Di saat mereka sakit, mereka dapat berkata terima kasih Tuhan. 当他们在病痛，他们还会说主啊，感谢你。 Dan di antara mereka banyak juga orang-orang yang melakukan pelayanan dengan cara mendoakan gereja. 虽然他们在病痛当中，但是他们还可以做一个服侍，就是为教会祷告。 Mereka mendoakan hamba Tuhan, majelis, aktivis, jemaat Tuhan. 他们为神仆、为执事、为侍奉同工，为他们祷告。 Saat mereka sakit, hati mereka tidak ikut sakit. 虽然他们的肉身非常痛，但是他们的心却不痛。 Tetapi mereka justru memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. 他们却把上帝的爱表示出来。 Bapak Ibu Saudara, seorang pernah berkata, C.S. Lewis pernah berkata, God's unchanging love. Though our feeling come and go, God's love for us does not. 一位神学家 C.S. Lewis 他曾经这样说：“上帝不改变的爱，人的情绪来来去去，上帝的爱仍然为我们存在。 Kasih Allah tidak pernah berubah. 上帝的爱永不改变。 Mari kita juga belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh. 让我们学习真心的去爱。 Satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan untuk kita semua. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. 我要读一段经文给大家听，就是从约翰福音15章16节。 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就是给你们。 Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini baik-baik di dalam konteksnya, 如果我们仔细读这个经文， maka ayat sebelum dan sesudah ayat ini berbicara soal kasih. 就是这节的前后节是谈到关于爱。 Lalu di tengah-tengah perbincangan mengenai kasih, muncullah ayat ini. 在谈到爱的时候，突然间在这个中间就出了这个经节。 Sehingga kalau kita ingin mengaitkan ayat ini dengan konsep kasih, 如果我们要把这节经文和爱把它连接起来， maka kita tahu Tuhan ingin sekali kita memproduksi buah kasih. 所以我们知道上帝要我们生产爱的果子， Dan juga Tuhan ingin kita memproduksi buah kasih itu, menghasilkan buah kasih itu secara tetap dan konsisten. 上帝要我们不断的、不停的、继续的结爱的果子。 Tidak hanya di satu musim, tetapi di berbagai musim kita dapat menghasilkan buah-buah kasih itu. 不单在一定的季节可以结果子，但是在生命所有的季节都可以结果子。 Mudah bagi kita mengasihi di situasi kita sedang senang. 当我们开心时候，我们就很容易爱上帝和其他人。 Mudah bagi kita mengasihi waktu kita di saat berkelimpahan. 当我们在丰盛当中，我们爱上帝和其他人是非常容易的事情。 Namun bagaimana saat kita sedang sulit? 但是，当我们在痛苦当中，我们是怎么样呢？ Namun bagaimana ketika ada orang lain mengecewakan kita? 当有别人让我们失望，我们还会去爱他吗？ Apakah kita masih mengasihi? 我们是否还爱上帝和其他人呢？ Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengasihi 弟兄姐妹，让我们不断的学习去爱， dan tidak menjadikan penderitaan, kesulitan, kesakitan kita sebagai excuse untuk berhenti mengasihi. 巴不得我们不把痛苦、疾病等等成为一个借口，不去爱上帝和其他人。 Saya mengajak kita semua tetap mengasihi Allah dan tetap mengasihi sesama, walaupun menderita, walaupun tertekan. 所以我邀请大家，即便我们在痛苦当中，我们在压力之下，我们仍然要爱上帝和其他人。 Walaupun orang mengecewakan, mari kita secara konsisten mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 虽然别人让我们失望，但是我们要继续的爱上帝和其他人。 Yang kedua, 第二点， hal yang bisa kita pelajari yang berkenaan dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dan dalam hal apa kasih Tuhan dipancarkan, 从上帝不断的爱，我们可以学习什么呢？ yaitu Kristus mengekspresikan kasih dengan menghormati orang tuanya. 就是基督以孝敬他的父母来表示他的爱。 Di waktu penyaliban, Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan kasih yang besar kepada orang-orang yang jauh, 主耶稣被钉十字架时，不单对远方的人表示他的爱， yaitu kerumunan yang ada di sana 就是对那些群众 atau penjahat yang ada di sampingnya. 或者他旁边的犯人。 Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih juga kepada orang yang dekat dengannya, yaitu ibunya sendiri. 但是主耶稣也对他最亲近的人表示他的爱，就是他的母亲。 Menarik sekali di dalam ayat 26 ini, bahasa Indonesia menerjemahkan kata ibu ketika Tuhan Yesus memanggil Maria. 很有趣的，在印尼语和华语的圣经翻译成，当主耶稣叫玛利亚的时候，就叫成母亲。 Namun sebetulnya kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika memanggil ibunya itu adalah kata gunai. 其实主耶稣用的来称呼他的母亲就是 gunai。 Yang di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, kata gunai ini adalah perempuan dewasa. 在这个原文的意思就是一个成人的女人，就是妇人。 Harusnya Tuhan Yesus memakai kata meter yang di dalam bahasa Yunani artinya adalah ibu. 应该主耶稣是用 miden， 在希腊文它的意思就是母亲。 Mengapa Tuhan Yesus memakai kata gunai, perempuan dewasa, dan bukan meter ketika memanggil Maria? 在原文为什么主耶稣是用妇人，不是用母亲呢？ Setidaknya ada dua alasan, Bapak Ibu Saudara. 最少有2个理由。
Kata gunai adalah kalimat umum yang digunakan untuk menunjukkan perempuan itu sudah dewasa pada masa itu dan ini sangat umum sekali. 这个姑奈就是妇人的意思，就是当时常用的句子。 Saya menemukan bahwa Maria bukan hanya dewasa secara fisik, 所以这个词的意思就是，玛利亚不但她肉体是成人了， tetapi Maria juga dewasa secara rohani. 在属灵上，玛利亚也是成熟了。 Maria memiliki pengenalan tentang Yesus yang holistik. 玛利亚对耶稣有完整的认识， Karena itu di dalam Lukas 1 ayat 46-47, 因此在路加福音第1章46到47节， di dalam pengagungan Maria yang dikenal dengan Magnificat, 就是在这里，玛利亚尊主颂。 Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 玛利亚这样说：“我心尊主伟大，我灵以神我的救主为乐。” Maria mengenal Tuhan Yesus bukan sebagai manusia biasa, 玛利亚认识耶稣，不单耶稣只是一个人， tetapi sebagai juru selamat umat manusia 但是认识耶稣成为人类的救主， yang adalah Allah. 就是上帝本身。 Maria memiliki pengetahuan teologis yang sangat baik. 玛利亚有一个神学论，非常好的神学论。 Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memakai kata gunai dan bukan meter? 第二点，为什么主耶稣用这个 Tuhan Yesus ingin mengaitkan perkataan perempuan itu dengan kata perempuan di dalam kitab Kejadian. 主耶稣用这个妇人？第二点就是主耶稣要把旧约的创世纪把它连接起来。 Yang mana di dalam kitab Kejadian dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukan. 在创世纪那里说，这女人的后裔要打败魔鬼的权力， Meremukan ular iblis atau kuasa jahat itu. 就是女人的后裔要打败蛇这个魔鬼的权力。 Kalimat ibu inilah anakmu dan inilah ibumu merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa Yesus betul-betul peduli memikirkan ibunya. 主耶稣所说的“母亲看你的儿子，看你的母亲”，这个表示主耶稣真正关心照顾他的母亲。 Hal ini juga terkait dengan hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. 这也是对第5个诫命有关联，就是当孝敬父母。 Pada saat itu kemungkinan besar Yusuf suami Maria sudah meninggal. 当时约瑟玛利亚的丈夫可能已经去世了， Usia Maria sekitar 50-an. 玛利亚的年龄是大概50多。 Adalah tanggung jawab anak pada masa itu untuk peduli dan memelihara orang tuanya sampai meninggal. 当时是孩子的责任来关心、来照顾他们的父母，直到他们去世。 Apalagi Tuhan Yesus adalah anak tertua. 更何况主耶稣是长子， Dia harusnya mengambil tanggung jawab ini. 所以他应该负起这个责任。 Namun Tuhan Yesus tahu dia tidak lama lagi di dunia ini. 但是主耶稣知道他在这个世上并不久了， Karena itu dia menitipkan ibunya ini kepada Yohanes, murid yang sangat dikasihinya. 所以主耶稣就把他的母亲交给他喜爱的门徒，就是约翰。 Sehingga muridnya ini Yohanes dapat memelihara merawat ibunya dengan sungguh. 所以约翰就把耶稣的母亲接过来，来照顾他，来关心他。 Mengapa bukan saudara Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus kan punya beberapa saudara. Mengapa harus Yohanes? 为什么主耶稣不把照顾他的母亲的责任交给他的弟兄呢？ Karena saudara Tuhan Yesus pada saat itu belum percaya. 因为当时主耶稣的弟兄是还没有信主耶稣， Karena itu Tuhan Yesus lebih memilih Yohanes. 所以主耶稣就选择了约翰。 Tuhan Yesus sangat concern sekali dengan peduli dan merawat orang tua. 主耶稣非常关心照顾他的母亲， Karena itu di dalam Matius 15 Tuhan Yesus sempat menegur orang-orang Farisi yang mengalihkan dana yang harusnya dipersembahkan, yang harusnya dipakai untuk memelihara orang tua kemudian dipersembahkan ke rumah Tuhan.
主耶稣非常注重照顾父母，因此在马太福音15章，主耶稣责备了法利赛人，因为他们把 Tuhan Yesus tidak melarang kita memberikan persembahan. 照顾父母的经费就把它奉献了。其实主耶稣不是责备这个奉献， Tetapi dana yang seharusnya dipersembahkan itu tidak seharusnya diambil dana yang diperuntukkan untuk memelihara orang tua. 所以这个所要奉献的金钱不应该从养父母的部分拿出来。 Ingat, motif orang Farisi pada saat mempersembahkan dana adalah agar mereka dilihat oleh banyak orang, agar mereka dianggap rohani oleh banyak orang sehingga dia dihormati oleh orang-orang di sana. 我们要记得，法利赛人奉献的动机就是好让被许多人看了他们就是很富有的人，他们就可以奉献，所以是要为了得到别人的尊重。 Terlebih uang yang dipakai untuk flexing rohani ini adalah uang yang diperuntukkan untuk memelihara orang tuanya. 更何况法利赛人所奉献的奉献金是用来照顾父母的经费。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menginginkan mereka menghormati orang tua, peduli, bahkan memelihara orang tua sebagai bentuk memuliakan Allah. 主耶稣要他们孝敬父母，关心他们，照顾他们，这是荣耀上帝的一个方式。 Begitupun kehidupan Tuhan Yesus. 主耶稣自己的生活也是如此， Sampai akhir hidupnya, ia peduli kepada orang tuanya. 在他最终的生命，他仍然关心照顾他的母亲。 Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang terbalik dengan Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，有许多人和主耶稣是相反的。 Ketika orang tuanya masih hidup, mereka tidak terlalu peduli, tidak terlalu memperhatikan, bahkan kata-katanya tidak didengar. 当他们的父母还活着的时候，他们不大关心他们的父母，他们也不爱听他们父母所讲的话， Bahkan cenderung memusuhi orang tuanya. 有可能就把他们看成是敌人。 Namun ketika orang tuanya meninggal, 但是当他们的父母去世的时候， yang ada adalah penyesalan. 他们就觉得很惭愧。 Tetapi anehnya, di tengah-tengah masa-masa duka itu mereka menggelontorkan uang yang sebanyak-banyaknya. 但是很奇怪，在这样悲伤的时候，他们就愿意花了很大笔的钱， Membeli peti yang paling mewah, 就买最贵的棺材， membeli pakaian yang paling mahal untuk dikenakan, 买最贵的衣服给他们的父母穿上， membeli makanan yang paling baik. 就买最贵的食物。 Sesungguhnya ketika orang itu meninggal, dia tidak bisa lagi merasakan apa yang diberikan oleh kita. 其实一个人去世了，他根本都不能感受到我们给他的什么东西。 Tetapi waktu hidup itu adalah kesempatan bagi kita untuk dapat memperhatikan dan peduli kepada orang tua kita. 就是当我们的父母还活着的时候，这是我们的机会去好好的关心并照顾他们， Sehingga mereka dapat merasakan kehangatan kasih Kristus melalui hidup kita. 好让他们通过我们的关心与照顾，他们可以感受到耶稣的慈爱。 Bapak Ibu Saudara, ketika saya melayani dalam pelayanan kedukaan di GKI Peluit, 弟兄姐妹，当我在三河新村国语堂在这个丧事侍奉时， saya bersyukur sekali mendapati ada begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang berbakti kepada orang tuanya. 我非常感谢主，当我见到这么多会友，他们孝敬他们的父母。 Dari semasa orang tuanya hidup, dia merawat orang tuanya dengan sungguh-sungguh. 当他们的父母还活着的时候，他们真的用心、真心的照顾、关心他们的父母。 Ketika orang tuanya sakit, dia memberikan perhatian yang sungguh kepada orang tuanya. 当他们的父母生病的时候，他们也真的非常关心、照顾他们的父母。 Bahkan ketika orang tuanya meninggal, 甚至当他们的父母去世的时候， anak-anak ini diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni. 这孩子们就有机会做个见证。 Mereka tampil memberikan testimoni bukan untuk dipuji, 他们站起来做个见证，不是为了得到人的称赞，
Tapi karena mereka tidak tahan ingin menceritakan perjalanan mereka bersama dengan orang tuanya yang sangat menyenangkan. 但是他们不得不要分享他们与他们的父母所度过的美好的时光。 Dan juga mereka rindu menceritakan karya Tuhan yang besar yang dikerjakan Tuhan lewat hidup orang tuanya. 他们也是要通过他们父母的生活来诉说上帝对他们的恩典。 Justru kami yang harusnya datang untuk melakukan pelayanan penghiburan. 就是我和同事应该去那边安慰商家。 Di momen-momen seperti itulah kami bersyukur kami juga mendapatkan penghiburan. 在这样特别的时刻，我们却可以得到很大的安慰。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹，我们如何呢？ Adakah kita masih mengasihi orang tua, mempedulikan, menjaga mereka, bahkan menghormati mereka? 是否我们还关心、还孝敬、还照顾我们的父母吗？ Hormatilah ayahmu dan ibumu bukan sebuah undangan, tetapi perintah. 当孝敬父母不是一个邀请，而是一个命令， Mau tidak mau, itu harus kita lakukan. 不得不我们要去行。 Mengapa kita sulit melakukan perintah ini, Bapak Ibu Saudara? 弟兄姐妹，为什么我们很难去行孝敬父母呢？ Jawabannya adalah oleh karena kepahitan. 答案就是因为有苦毒。 Banyak sekali relasi yang rusak di antara orang tua dan anak oleh karena kepahitan yang tidak dibereskan. 有许多父母和孩子的关系就破坏了，因为没有解决的苦毒。 Kepahitan itu menimbulkan luka yang dalam dan merusak relasi. 这苦毒产生了很深的伤害，并破坏了关系。 Tidak ada jalan keluar lain selain mengampuni. 这苦毒是真的没有出路，除非你愿意原谅。 Jangan berpikir mengubur rasa pahit itu lalu kita akan menjadi sembuh. 不要想你去埋下这个苦毒，那么你的伤口就可以痊愈。 Luka itu tidak akan pernah sembuh. 这伤口永远不能痊愈， Malahan semakin parah. 但是会越来越严重。 Bila relasi kita hari ini dengan orang tua dipisahkan oleh kepahitan, 如果今天我们对父母的关系与苦毒隔绝了， mari kita membereskannya. 来我们以谦卑的心去解决它。 Dan untuk setiap orang-orang tua di sini, 也对每个父母在这里的， mari kita juga mempedulikan keluarga kita. 我们也是要关心照顾好我们的家庭。 Memperhatikan, mempedulikan, menghormati, bukan bicara soal harta. 我们关心，我们照顾，我们孝敬我们的父母，不是谈你有多少的财产给他们， Tetapi sikap hati dan waktu untuk menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. 但是谈到你的心态、你的时间，你怎么样把基督的爱表示出来，去照顾他们。 Biarlah kasih Kristus terpancar dan dapat dirasakan melalui perhatian, kepedulian, dan rasa hormat kita kepada orang tua, anak, dan pasangan kita. 但愿通过我们对我们的父母、我们的配偶、我们的孩子的关心与照顾，可以显示耶稣的爱。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. 主啊，我们感谢你对我们的非常的大爱。 Kami rindu Tuhan sebagai orang-orang yang telah dikasihi, kami melakukan kasih itu secara konsisten. 主啊，我们渴慕我们是你所爱的人，我们可以不断的继续的去爱。 Bahkan kami rindu mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang jauh dari kami, 我们渴慕不但可以爱那些远方的人， tetapi kepada keluarga terdekat kami. 但是也对我们最亲近的家庭，我们也是要爱他们。 Orang tua kami, pasangan kami, anak kami. 我们的配偶、我们的父母、我们的孩子， Biarlah kasih Tuhan dapat kami pancarkan kepada mereka. 但愿上帝的爱可以通过我们显示出来。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。